Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat Hari Malaysia 2020. Kami berlintas langsung live daripada Pasar Sentral Sibu, Sarawak. Saya Jasmine Abu Bakar. Dan saya Syaf Syukri, dan ini Hari Malaysia 2020, menyaksikan Sibu dipilih sebagai tuan rumah untuk tahun ini. Baiklah, dan tentunya kami berbangga berada di Sibu untuk meraihkan malam bersejarah ataupun hari bersejarah ini. Saya cakap malam kerana malam ini adalah malam sambutan Hari Malaysia 2020 di mana Sibu menjadi tuan rumah pada tahun ini. Betul. Dan kami sebenarnya berlatar belakangkan suasana sebenar bagaimana anda yang tidak pernah berkunjung ke Pasar Sentral Sibu, inilah keadaannya, di mana di sini kita dah dapat tengok bina ada peniaga dari Cina, Melayu dan saya rasa pelbagai kaum lain yang berada di Sarawak berniaga di bawah satu bumbung dengan penuh keharmonian. Ini antara contoh perpaduan dapat disaksikan yang paling awal di Sibu sebenarnya. Baik, ini adalah kali kedua saya berada di Pasar Sentral Sibu. 2 minggu lalu saya bersama kru juga berada di sini dan tentunya sebenarnya macam-macam yang ada. Betul, macam-macam keunikan di Sarawak. Dan tentunya kalau kita tengok kat belakang tu ada orang bawa midin. Midin ni terkenal di Sarawak. Dan tentunya ada juga yang kami bawa balik ke Kuala Lumpur. Betul. Midin ni. Biasanya kalau balik mesti nak ambil yang paling fresh supaya dalam flight nanti kat rumah nanti masak masih lagi fresh. Rasa midin tu masih kekal dapat dirasai. Dan di sini juga banyak macam kalau biasa kalau ada musim buah, kita ada buah dabai, buah engkalak, macam-macam lagi. Buah yang tak ada di Semenanjung boleh dilihat di sini. Dan kita bercakap mengenai orang kata sayur-sayuran, buah-buahan yang terkenal di Sarawak, dan tentunya jangan risau siapa yang nak kek lapis pun ada di pasar. Kat depan kami tu ada kek lapis. Lepas ni kita boleh rasa sikit. Dan untuk Hari Malaysia tahun ni, Min, dengan tema Malaysia Prihatin ya, pastinya sambutan kali ini cukup berbeza dalam suasana norma baharu. Kita pun tahu daripada 1,000 tetamu dikurangkan kepada 500. Ini bagi orang kata nak mengelakkan ataupun orang kata nak mencegah penularan COVID-19 sendiri dan memastikan SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia dipatuhi oleh semua hadirin. Baiklah, kita boleh bercerita sedikit mengenai sambutan malam ini. Sambutan malam ini akan berlangsung di stadium tertutup Sibu, di mana mereka yang hadir hanya ada mengikut undangan sahaja. Yang diundang sahaja. Jika sebelum ini kapasitinya adalah lebih kurang 1,000. Betul. Kapasiti kali ini dikurangkan kepada hanya 500 orang. Baiklah, sebenarnya warga media pun sama. Kalau kita saksikan sebelum ini, ramai warga media diberi kebenaran untuk membuat siaran langsung, liputan dan sebagainya. Tapi kali ini dikurangkan demi menjaga keselamatan semua hadirin yang ada. Jadi mereka sarankan untuk anda yang mahu menyaksikan siaran langsung itu boleh saksikan di pelbagai platform yang ada. Betul. Dan tentunya di Astro Awani jam 8.30 malam ini. Banyak persembahan menarik, jadi anda perlu yang tak ada di Sibu, yang tak berada di Sibu, berada di Semenanjung Malaysia, boleh saksikan kami di saluran 501 dan semua platform Astro Awani. Dan sebenarnya kita ada tetamu yang kita bawakan untuk pagi ini. Kita tidak berdua sebenarnya sebab bila nak cerita pasal perpaduan ni, Sarawak memang banyak, topiknya begitu luas, mencakupi pelbagai bidang. Dan ketika ini bersama kami di sini hari ini ialah Tuan Abang Muhammad Abang Jas yang merupakan Ketua Kaum Kawasan Kemuyang. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Jadi Tuan, tahun ini Sibu adalah tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia. Alhamdulillah. Jadi bagaimana agaknya rasa sebagai seorang warga Sibu, rakyat Sibu, bagaimana agaknya perasaan tu? Ya, sudah pasti kita amat berbangga lah. Kerana di Sibu ni jarang diadakan perayaan sebesar ini di Malaysia. Dan kita dapat perhatikan bahawa yang datang macam Syah, macam Jasmine datang ke Sibu, kita dapat dapat melihat sendiri keadaannya di Sibu ni, di mana rakyatnya sebenarnya agak tenang sedikit. Betul. Kalau cakap tadi, dia cakap tentang perpaduan sebagainya kan, sebenarnya tak banyak isu perpaduan tentang perkauman di sini. Ini tak banyak. Saya akan ceritakan nanti bagaimana harmoninya masyarakat di Sibu ni. Dan bila musim perayaan seperti ini, bukan saja disambut di peringkat kerjaan, di kampung-kampung pun ada menyambut juga secara kecil-kecilan. Ada yang saya dengar tadi, ada yang menyambut mengadakan pertandingan lagu pertandingan kanak-kanak. Ada yang buat pertandingan layang-layang. Jadi benda-benda ini dengan sendirinya. Bila ada perayaan, inilah keadaannya masyarakat kita di
di Sibu ini. Jadi bila bercakap mengenai anak-anak muda yang baru sahaja orang kata dapat merasai menyambut Hari Malaysia ni, dan bagi yang lebih muda kanak-kanak misalnya, Hari Malaysia ni adalah baru dalam norma yang baru. Betul. Jadi kita bercakap mengenai itu, apa agaknya yang boleh dilakukan kepada anak-anak muda ini dan juga anak-anak muda di kawasan tuan sendiri. Bagaimana kita nak terapkan rasa orang kata patriotism tu kepada mereka? Sebenarnya anak muda di kita fokus pada Sibu, di Sibu mereka lebih gemar dengan aktiviti masing-masing. Tapi dalam cakap tentang aktiviti yang bersifat patriotik seperti ini, mereka lakukan juga sebab mereka ni ada kumpulan, ada yang suka berbasikal, ada yang suka skating, ada yang suka sekarang ni lebih banyak ialah bermain PUBG dan sebagainya lah, yang menggunakan jadi e-sport. Tapi tidak salah, tetapi mereka itu masa mereka digunakan dengan dapat dimanfaatkan dengan baik, daripada kita terlibat dengan benda-benda yang negatif. Jadi saya rasa dan aktiviti mereka pun ke arah itu sekarang ni, dengan kata lainnya boleh merapatkan mereka lagi lah, dan boleh menanamkan semangat kekitaan, semangat bersama kan. Dan para belia kita di sini kebanyakannya tidak ramai lah, tidak macam senap perang ketika dulu ya terlibat dengan gejala-gejala sekarang ini semakin berkurangan. Mungkin kerana aktiviti seperti inilah. Mungkin antara halangan juga seperti Tuan cakap tadi, banyak yang memberi fokus kepada sukan-sukan di telefon bimbit seperti e-sport. Mungkin salah satunya sebab kita nak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, sebab kita tahu dunia masih berperang dengan COVID-19 ini. Jadi Tuan, mungkin Sibu ini gabungan pelbagai kaum, etnik dan ras. Kita ada kaum Fuchau, etnik Fuchau yang kita dah jumpa semalam ini kan. Kita ada Cina Fuchau, Melanau, Iban, Melayu. Jadi dalam kampung kawasan Kemuyang tu sendiri bagaimana Tuan? Mungkin Tuan boleh kongsikan sebab ada pelbagai perayaan semestinya diraikan. Jadi bagaimana setiap perayaan itu disambut setiap tahun Tuan? Kalau saya nak gambarkan tentang perpaduan kaum ni, kita lihat keseluruhan Sarawak. Sarawak pun pembahagiannya macam tu juga. Ada Cina, Melayu, orang Ulu, Iban, Melanau, sebagainya lah. Sama juga di Sibu, sama juga. Dan di Kemuyang pun lebih kurang sama. Sebab sekarang ni kalau kita lihat, kalau dulu orang kata kalau Iban rumah panjang, kalau orang Melanau di pesisir pantai, orang Cina di bandar. Sekarang ni dah kurang benda tu. Kalau ada perumahan macam di Kemuyang tu, bukan saja Melayu, tapi kita ada Cina sedikit, ada Iban dalam satu perumahan. Dalam kelompok perumahan tu. Jadi perkara ini adalah perkara biasa lah bagi orang Sarawak, sebab yang saya katakan isu perkauman ni memang dari dulu sejak saya lahir 56, sekarang ni kita lihat tidak ada isu sebenarnya. Betul. Kita boleh duduk sekarang pergi atas tu, kat market tu, atas tu ada kedai, kita boleh tengok yang kedai itu bukan Melayu, Cina, Iban, tapi yang duduk minum pun sama. Betul. Satu meja Melayu, Iban, Cina. Itu Sarawak. Boleh kita nak cerita sikit mengenai sejarah orang kata Pasar Sentral ni. Pasar Sentral ni sudah tentunya dah bertapak dah berpuluh tahun yang lalu. Dan ini adalah orang kata tapak di mana pelbagai etnik, pelbagai kaum, tak kira lah peniaga kecil ataupun yang mempunyai banyak branch-branch lain, cawangan dan sebagainya berkumpul di sini. Jadi Tuan sebagai rakyat Sibu dah bertapak di Sibu, dah dilahirkan di Sibu, betul? Jadi bagaimana Tuan melihat pasar ini sendiri membawa kepada orang kata pembangunan rakyat di Sibu? Kerana dah tentunya dulu mungkin berniaga kecil-kecilan, tapi sekarang ini dengan adanya digitalisation contohnya, mulalah mereka memasarkan produk mereka di laman social media dan sebagainya. Dulu di Sibu ni kita ada pasar basah, kita ada jungle produk ni, pasar tamu kita orang, kita Iban kebanyakannya, pasar basah kebanyakannya masyarakat Cina, kita pasar orang Melayu tu kedai-kedai kecil di kampung-kampung. Tapi sejak adanya market ni Central Market ni yang bukan baru sebenarnya, yang dibina, kita dapat melihat semua kaum ada di sini. Semua kedai makan, kedai minum, kedai pakaian dan penyertaan daripada semua kaum. Kita ada Cina, ada Melayu jual ikan pada orang Melayu, ada Iban, dia jual daging, jual ayam, ada orang Melayu, ada bercampur.
Dan sini market ni merupakan market yang terbesar, saya difahamkan terbesar di Malaysia, terpanjang dan tercantiklah saya dengar daripada pelancong yang datang. Dan terbersih sekali. Jadi ini adalah pusat untuk orang kata yang Jasmine sebut tadi, pusat untuk menyatu padukan rakyat sini. Mereka boleh datang sama-sama tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gelisah. Semua dalam keadaan yang samalah di Sibu dan juga di tempat-tempat lain di Sarawak. Kalau kita lihat kedudukan statistik per kaum ini, kita dapat lihat bahawa walaupun dia berapa peratus orang katakan, tapi keadaannya tidak ada beza lah. Tak ada orang kata kita ni minoriti takut, tidak ada. Tidak langsung tidak ada. Jadi saya nak tanya sikit, Tuan kalau buat orang kata marketing, orang kata buat pasar, melakukan hujung minggu tu ke pasar mana pergi agaknya? Pasar di kawasan Tuan macam mana? Kita sini belum ada tak ada pasar kata orang khas untuk hari Ahad. Memang ada sebenarnya, ada tempat jauh-jauh sikit pasar minggu pasar minggu. ada. Tapi selalunya tumpuan memang di market besar ni. Market besar ni sebabnya semua ada. Sebut saja semua ada. Jadi sayur, ikan semua ada. Saya nak tanya sikit, masa PKP dulu ramai orang kata isteri suruh suami pergi beli barang di pasar. Tuan, adakah Tuan salah seorang suami yang mendapat list yang panjang untuk pergi ke pasar? Saya bukan saja beli, saya masak juga. Sebab tak ada kerja lain. Makan, tidur, makan. Tak boleh nak keluar pun. Keluar pun seorang. Saya tak boleh nak driving lagi. Tak boleh seorang lah, tapi kena dua-dua orang. Jadi saya memang tak heran lah pasal apa yang kita buat waktu itu memang pertama kali berlaku dan kita dalam keadaan. Tapi satu yang saya suka masa PKP dulu ialah pengeratan keluarga tu. Kekeluargaan. Sangat cantik. Kalau biasa kan anak bekerja dan sebagainya, tapi hari ini semua ada. Bila PKP tu ya. Baiklah, kita akan sambung lagi perbualan ini sebentar lagi. Macam Tuan Haji cakap tadi, lelaki ke perempuan semua boleh ke pasar, semua boleh masak. Saya tentu Syah pun pandai masak juga. Nanti kita cerita mengenai Syah masak sebentar lagi. Kita berehat sekitar, jangan ke mana-mana. Okey. Baiklah, bertemu sekali lagi bersama saya Jasmine Abu Bakar dan juga Syah Syukri. Kami berlintas langsung. Yes. Jadi kepada anda yang baru saja bersama kami berada di Pasar Sentral Sibu. Betul. Di mana sebenarnya kat belakang ni inilah suasana sebenarnya yang berlaku setiap hari di Sibu. Masyarakat di Sibu berkumpul di sini untuk membeli barang-barang keperluan di rumah. Jadi kalau anda sebenarnya kita akan playkan juga visual-visual di Pasar Sentral ni. Kalau saya boleh dapat describe ataupun dapat terangkan kepada anda apa yang berlaku di sekitaran saya ni, sangat meriah. Di belakang kameraman sebenarnya ramai orang tengah beli kuih lapis. Jadi kepada anda yang berada di Sibu ataupun singgah ke Sibu, mesti datang ke Pasar Sentral kerana pelbagai barangan dijual di sini. Tapi yang menariknya Min, setiap pengunjung yang kita dapat saksikan di sini semua patuh kepada prosedur operasi standard telah ditetapkan SOP dengan memakai pelitup muka dan menjaga jarak masing-masing lah. Dan kita nak teruskan kepada tetamu kita Tuan Abang Muhammad Abang Jas. Tadi kita dah bercerita banyak mengenai semangat perpaduan, bagaimana nak memupuk semangat patriotisme dalam kalangan anak muda dan rakyat negeri Sarawak ataupun rakyat Malaysia secara keseluruhannya lah Min. Tapi sekarang kita nak menuju ke arah antara inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Ketua Menteri Sarawak, 81 inisiatif dalam membawa Sarawak menuju ke kegemilangan menjelang 2030 menjadi negeri paling maju di Malaysia. Jadi kita tahu sekarang digital adalah platform utama dalam melakukan segala-galanya Min. Sarawak Pay itu dah diperkenalkan. Jadi bagaimana Tuan sendiri sebagai ketua kaum di kawasan Tuan, macam mana nak menggalakkan masyarakat bergerak ke arah digital dan menerima digital? Adakah itu satu proses yang sukar untuk Tuan lakukan juga? Saya rasa tidak suka sangat sebab saya perhatikan sekarang ini yang menggerakkan tu
saya ingat automatik. Sekarang ni kanak-kanak pun, remaja-remaja pun memang secara langsung mereka memang dah orang kata memang dah Adaptasi kepada adaptasi situasi benda itu. tu dah sedia ada. Kita galak macam mana memang dia lebih dulu, dia lebih cepat. Saya tengok remaja-remaja yang suka online shopping, yang suka main game dan sebagainya lah. Memang mereka amat ke arah yang itulah. Jadi saya percaya di masa akan datang nanti perkembangan digital ni lebih cepat. Bahkan tak boleh dikejar. Sebab kata yang kawan saya kata tak boleh kejar. Dia makin jauh makin jauh. Jadi benda ni kalau sekolah kata saya nak menggalak tadi, saya rasa tak payah kita galak pun tak perlu. Dia memang sudah automatik. Malah itu sebenarnya salah satu orang kata ciri-ciri khas rakyat Malaysia ni. Adaptasi itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi mereka. Apabila berlakunya, contohnya kita bercakap mengenai PKP dan yang bermula masa bulan Mac itu hari. Semua sekali orang kata adaptasi kepada situasi. Yang tak pernah ke pasar, yang tak pernah memasak, yang tak pernah melakukan transaksi online, itu adalah orang kata menggerak kepada adaptasi situasi dan juga adaptasi kepada pendigitalan. Betul. Jadi kita cakap tadi tuan ada cakap kalau nak menggalak tak perlu menggalak. Semua itu berlaku dengan secara sendirinya. Jadi mungkin penggalakan itu berlaku secara terbalik. Yang muda membantu warga yang lebih tua untuk ke arah. Ya. Sebab ramai orang tua ni dia tak anggap ini benda yang penting. Ya. Ramai. Betul. Kebanyakan dia. Tak payah belajar tu. Saya tak pakai tu. Jadi memang saya percaya. Tapi ada jugalah yang kata dia yang muda menggalakkan cara terbalik. Sekarang terbalik. Itu saya percayalah memang betul. Sebab mereka lebih cepat. Saya tak tahulah macam mana dia orang lebih cepat. Anak cucu saya pun boleh main. Cucu pun boleh main game sebagainya lah. Jadi apabila kita cakap mengenai yang muda tu mengajar orang tua, sekarang ni kita tidak mahu sesiapa ketinggalan dalam era pendigitalan ini. Jadi itu adalah satu tumpuan orang kata Sarawak. Pada hari ini jam 11 pagi ini Dato' Patinggi Abang Johari Toping juga akan ke sini untuk orang kata merasmikan Sarawak Pay. Jadi mereka yang berada di Pasar Sentral Sibu ini juga akan melakukan semua sekali transaksi, bukan saja daripada segi orang kata wang ringgit, juga semua sekali online guna app Sarawak Pay. Jadi saya sendiri masa ke Kuching tahun lepas dah ada download Sarawak Pay tu, jadi senang memudahkan urusan. So sekarang ni banyak sangat platform digital. Jadi saya rasa ini memudahkan sebenarnya. Kita tak berlaku transaksi tangan macam mana orang kata transaksi cash tu dia tak berlaku. Jadi itu salah satu cara untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19. Jadi ini adalah langkah yang sesuai sebenarnya untuk diikuti oleh semua rakyat di sini, khususnya rakyat Sarawak khususnya, untuk terus mengadaptasi kepada digital. Jadi itulah kita bercakap mengenai perpaduan ni. Perpaduan ni bukan saja daripada segi kaum, agama dan sebagainya. Kita bercakap mengenai perpaduan daripada segi penerimaan pembangunan orang kata. Jadi Tuan Haji dan punya duduk di Sibu dah lama, melihat kepada pembangunan yang ada ketika ini, agaknya apa yang lagi yang perlu diadakan. Kalau kita lihat zaman dahulu ataupun 10 tahun yang lalu tidak ada Grab contohnya. Sekarang ni ke Sibu pun boleh Grab juga. Jadi itu adalah salah satu orang kata penggerakan kepada pembangunan. Kita melihat kepada jalan-jalan raya yang ada dan juga kita tahu Sibu juga mengalami sedikit masalah mengenai banjir. Apabila hujan dikapit dan sebagainya, berlaku banjir di Sibu. Jadi kita melihat benda tu dah tentunya lebih baik. Jadi apa lagi yang perlu kita lihat kepada pembangunan di Sibu ini agar kita boleh gerakkan ia ke arah pembangunan yang lebih maju orang kata. Supaya seiring dengan aspirasi nak jadikan Sarawak sebagai negeri paling maju menjelang 2030. Kalau kita perhatikan pembangunan fizikal ni, dia sentiasa ke depan. Sentiasa perumahan saja kita dapat lihat. Dan perumahan kita dapat maju, buat sini, sampai rumah belum siap pun dah ada bukit. Itu dari segi pembangunan perumahan. Tetapi kalau kita keluar sedikit, kita akan lihat bahawa ada tempat yang mungkin struktur tempat geografi dia tidak mengizinkan. Contohnya nak masuk air susah. Masuk elektrik susah, dan mungkin terlalu jauh ke atau bukit ke tepi ujung sungai ke. Itu masih ada. Masih ada kumpulan-kumpulan yang memerlukan pembangunan seperti ini. Tapi kalau cakap di bandar ni, saya rasa memang sentiasa adalah apa saja yang kita dapat lihat sekarang ni, pembangunan fizikal tu memang sentiasa
digalakkan oleh semua pihak lah, termasuk kerajaan, swasta dan sebagainya. Itu kita tidak nafikan lah. Perkembangan yang terkini itu kita dapat lihat di bandar yang berlaku cepat. Tapi di luar bandar masih ada tempat-tempat yang memerlukan. Jadi tidak semua. Walau bagaimanapun, kerajaan masih prihatin tempat-tempat seperti ini. Usaha tu sentiasa berterusan. Kalau kita perhatikan, ini pandangan saya lah. Sebagai ketua kaum sini, saya perhatikan bahawa kerajaan memang peka tentang perkara ini. Tapi yang penting ialah pembangunan insan itu sendiri, manusia itu sendiri. Perpaduan bukan masalah sangat. Sebab kalau sekarang ni kita ada 100 lebih ribu Cina di Sibu ni, Melayu ada 27 ribu, itulah Melanau 16 ribu, dan tu Iban kebanyakannya dikenali dan Selangor, baik itu di bawah pentadbiran Sibu. Itu tak ada menjadi masalah. Cuma yang sekarang ni ialah nak membangunkan tempat-tempat seperti yang saya katakan tadi lah, tempat-tempat yang mana geografi dia tidak mengizinkan. Banyak di luar bandar dan sebagainya, itu saya rasa masih dalam proses api elektrik. Bukan tak ada, tapi ada tempat yang belum ada api elektrik. Masih ada. Kalau kita bercakap mengenai data, bila saya dengar Tuan Najib bercakap mengenai data seperti berapa ribu orang Iban, berapa ribu orang Cina, itu adalah melihat kepada bukan saya kata tidak penting data itu tidak penting kepada perpaduan, kerana itu kita tak kira nombor dan bilangannya, kita tidak kira, kerana kita sebagai satu rakyat Malaysia perlu mengambil berat ataupun melihat kepada orang kata background masing-masing. Syaf separuh Melanau. Betul, separuh Melanau. Dan tentunya saya separuh Cina. Dan itu adalah sesuatu yang kata norma ataupun norma sekarang ini. Ramai yang orang kata datang daripada background yang berbeza. Itu adalah sesuatu yang kita perlu raikan. Jangan sesekali kita orang kata mengasingkan diri, orang kata sebab kalau masing-masing kita nak menyambut perayaan tu, kita sertai sekali. Kita sama-sama mengikuti keluarga kita, sebab bila ada keunikan ini yang membuatkan kita ni jadi lagi orang kata macam ni, lebih rapat. Kita merapatkan silaturahim tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Tidak timbul soal saya minoriti, saya majoriti, tidak timbul. Sebab minoriti pun ada hak dia. Ada peranan dia. Tadi Tuan Najib ada bercakap mengenai orang kata perumahan baru dan pembangunan baru yang ada orang kata di bandar dan juga pesisir bandar sedikit dan juga kawasan pedalaman. Apabila kita melihat kepada saya baru sahaja ke Kapit beberapa minggu yang lalu, di Kapit orang kata bila pergi Rumah Panjang tu selalu dikatakan pada hujung minggu sahaja Rumah Panjang tu penuh. Yang lainnya berlaku penghijrahan ke bandar contohnya. Jadi kepada anak-anak muda yang berada di sini, bakat-bakat muda yang berada di sini, ini bandar Sibu. Jadi adakah mereka juga berhijrah keluar? Seperti saya pasti Tuan Najib ada juga anak yang bekerja dan bersekolah. Adakah itu ada sesuatu aspirasi mereka untuk menghijrah keluar daripada Sibu ataupun ke bandar-bandar besar yang lain, contohnya ke Kuching dan Kuala Lumpur dan sebagainya? Dia itu dah jadi norma biasa dah. Norma biasa di mana pemindahan ke bandar ni mereka bekerja sebenarnya. Jadi balik hujung minggu macam biasalah, balik ke rumah hujung minggu. Kalau nak mencari pendapatan yang lebih sedikit, maka di bandarlah tumpuannya. Di luar bandar belum banyak pekerjaan yang boleh menjamin mana-mana ada, tapi tak banyaklah. Itulah remaja kita, pemuda kita bekerja ke bandar, bekerja dengan jabatan kerajaan, bekerja dengan swasta. Lepas tu hujung minggu dia balik, yang tadi kan hujung minggu dia balik. Itu macam perkara biasalah, tidaklah kata orang, tidaklah penghijrahan tu menyebabkan kebimbangan. Tidak ada. Dia macam biasa dan tidak berapa jauh sebenarnya. Bandar ni dengan bandar kecil tidak jauh, sebab pengangkutan sekarang ni tak ada masalah. Sekarang ni dah banyak tempat yang boleh lalu melalui darat. Jadi kalau dulu kita nak pergi ke Belawai, ke Tanjung Manis, nak pergi semua pakai sungai, pakai speedboat, sekarang ni dah boleh pakai darat 1 jam je. Tak lama lagi ke Song, ke Kapit, ke Kenawit dah boleh jalan darat. Jadi benda-benda ini akan bergeraklah dari masa ke semasa. Kita akan dapat lihat nanti benda-benda macam ni yang orang kata tak ada wujud lagi. Kalau dah jalan dah ada, nanti mungkin ada yang balik ke kampung untuk cari rezeki. Sebab sebelum ini saya ada juga buat beberapa YB dan contohnya kawasan adu-aduan kawasan dan sebagainya. Mereka mengatakan kalau ada sahaja jalan, tentunya akan berlaku secara
Automatik. Yes, Automatik berlakunya orang kata jual beli, Jual beli, betul. orang kata terus Sebab akses tu dah ada, dah akses tu dah ada. dipermudahkan. Tak ada Connectivity. masa tu nanti tak ada orang tengah lagi kali. Tuan kali. Sekarang ni orang tengah. Ambil barang Betul, jual betul. sini. Ya, ya. Sekarang ni nanti dia boleh datang sendiri jual. Ya. Dia boleh membantu pendapatan yang lebih daripada itu. Ya. Transport, orang kata tadi cakap transport kan. Saya sekarang ni saya percaya kalau di Sibu je lah. Sekarang ni sebuah rumah bukan sebuah kereta. Ya. Betul, betul. 3-4 buah pun ada. Ya. Betul. Anak dia seorang-seorang tu kereta. Ya. Tak ada yang sebuah kereta sekarang ni. Betul. Kemajuan tu orang kata seiring lah. Seiring. Dia secara automatik kalau dibangunkan masyarakat akan bangun. Betul. Baiklah Tuan Haji, Baiklah. mungkin ini di minit-minit terakhir Betul. mungkin Tuan Haji boleh sampaikan orang kata ucapan selamat Hari Message Malaysia untuk kepada Malaysia. orang kata orang kawasan Tuan Haji dan juga Yes, secara kawasan umumnya Kemuyan, rakyat yes, Malaysia. secara Silakan. umumnya lah. Sebelum sampai jawatan, saya kebetulan sikit saya bukan Tuan Haji. Belum lagi Tuan Haji. Tapi insyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan. Kita doakan ke Saya depan. takut kawan-kawan dengar tengok nanti. Okey. Baiklah, silakan. Tuan silakan. Dan selamat datang ke Sibu untuk Syab dan juga Jasmine terutama sekali untuk Astro Awani. Alhamdulillah perayaan ini disambut di Sibu. Saya ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua semualah yang ada dapat meraihkan bersama dengan perasaan kekitaan tu, perasaan apa tu, sense of belonging tu mesti adalah dalam kita, negara kita, negeri kita, tanah air kita ni kena ada semangat seperti itu. Dan saya harapkan bahawa jangan meraihkan saja, tetapi semangat ni, semangat Mesti ada. kemalaysiaannya mesti ada. Itu InsyaAllah. itu kita daripada saya lah. Okey. Pada mengangkat perkataan kemalaysiaan, Malaysia prihatin, kita akan berakhir saja Berakhir di sini, betul. Terus ikuti kami untuk siaran Hari Malaysia sepanjang hari ini dan yang paling penting 8.30 malam ini kami membawakan siaran langsung khas. Kami akan memberikan kepada anda input-input apa yang menarik sepanjang Hari Malaysia berlaku pada hari ini. Saya Jasmine Awakar ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada anda semua. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.